akan sambung semula pengajian fiqh al-haidhi wal nifasi wal istihadah, muka surat 34 berkenaan dengan definisi haid. Haid menurut istilah syarak ialah darah semula jadi yang normal yang keluar daripada bahagian paling hujung dalam rahim wanita pada waktu tertentu. Dan istilah ini disebut dalam beberapa kitab. Antara kitab yang menyebut istilah ini adalah kitab Asnal Matalib karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian permulaan usia haid bagi wanita. Antara yang dibincang oleh ulama fiqh adalah permulaan usia haid bagi seorang wanita. Permulaan usia haid bagi seorang wanita ialah sekitar 9 tahun Hijriyah. Sekitar 9 tahun Hijriyah. Lepas tu ana ada buat nota kaki sikit. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, tidak ada hak penghujung usia haid bagi seorang wanita. Baik. Lepas tu ana pun ada datangkan daripada kitab mana yang menyebutkan perkara tersebut. Sekiranya seorang wanita yang telah lanjut usianya melihat ada darah keluar sedangkan cukup syarat haid pada darah tersebut, iaitu cukup sehari semalam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam, serta darah itu keluar bukan disebabkan sesuatu penyakit, maka darah itu dihukumkan sebagai darah haid menurut pandangan mazhab Syafi'i. Dan perkara ini dinyatakan di dalam beberapa kitab mazhab Imam Syafi'i, antaranya adalah kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian bila kita bincang sekurang-kurang umur haid 9 tahun. Jadi kita hura secara awal, secara kasar dulu. Andai kata seorang perempuan yang umur dia belum lagi mencapai 9 tahun, contoh baru 7 tahun ataupun 6 tahun, tiba-tiba datang dah darah, yang mana darah tu datang cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, apakah hukum darah tersebut? Jawapannya, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut adalah darah fasad ataupun darah istihadah. Sebab dia? Sebab darah itu keluar bukan pada waktu imkanil haid. Tadi kita ada sebut perkataan imkanil haid. Sebab belum lagi mencapai usia haid bagi wanita tersebut. Dalam bab ni anda kena sebut jugalah sikit lagi perkara-perkara penting. Buku yang anda tulis ni dia sedikit tinggilah dalam perbincangan berkenaan dengan darah wanita. Jadi bagi orang yang pernah mendalami darah wanita, kalau dia baca pun dia fahamlah perbincangan ni sedikit tinggi. Cakap mudah tinggilah perbincangan dia. Jadi apabila tinggi, maka dia bukanlah sesuai kepada pemula, sesuai kepada orang yang mubtadi'in ataupun mubtadi'at. Orang yang mula-mula memang tidak sesuai. Jadi oleh kerana kita nak meraihkan juga orang yang mula-mula, jadi dalam bab nota kaki tu anda tak baca belaka lah. Anda akan baca hak yang asas dan benda-benda yang penting anda kasih tu, insya-Allah. Perkara penting yang berkait dengan 9 tahun Hijriah. Tadi kita sebut sekurang-kurang usia perempuan datang haid ialah 9 tahun. Maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i tidak menghukumkan darah yang keluar daripada seorang perempuan sebagai darah haid sehinggalah dia melihat kepada umur perempuan itu terlebih dahulu. Kalau darah itu keluar sebelum perempuan itu mencapai usia haid, maka ia tidak dinamakan sebagai darah haid mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian 9 tahun ni dia ada perkara yang kita perlu kena bincang. Apa maksud 9 tahun? Maksud 9 tahun ialah sempurna 9 tahun. Maksud dia sempurna 9 tahun. Orang puan kena faham apakah maksud sempurna 9 tahun. Ana sebenarnya ana nak cuba kecek Kelantan, tapi kalau kecek Kelantan, orang Kelantan kata bau bodoh lah. Ana sebenarnya mahir kecek Kelantan dulu, tapi lama dah kita tak kecek, jadi tak boleh dah. Lama tak kecek. Dulu kita mahir je kecek Kelantan. Baik, sebab mak kita pun Kelantan juga, ayah Terengganu. Lepas tu kita pun masa kecil pun membesar juga di Kelantan sampai ke umur 4 tahun ke 5 tahun. Lepas tu umur 17 mari pula di Kelantan belajar. Lepas tu sambung ngaji di Tani pula, duk leh semua di Kelantan. Dulu pandailah kecek Kelantan.
Masa kita kecek Kelantan dulu, orang tak rasa macam Kelantan lah. Tapi muka campur habis dah bahasa. Jadi kalau nak rasa cuba nak kecek Kelantan, sebab kalau kita kecek setempat dia mudah difahami oleh setempat. Tapi kalau kecek Kelantan kau bau wudu. Wudu campur poyok kau sudah. Jadi tak boleh nak kecek Kelantan lah. Perkara penting yang berkait dengan 9 tahun Hijriah. Maksud 9 tahun ialah sempurna 9 tahun. Maksud dia sempurna 9 tahun, kita ada permulaan 9 tahun, ada pertengahan 9 tahun, ada cukup 9 tahun. Kita buat contoh untuk kita faham. Ada orang tanya kita, awak umur berapa tadi? Kita kata saya ni umur, contoh kita kata umur 25 dah. Orang tanya pula, 25 tahun ke bulan? Kadang-kadang 25 baru tahun, tapi bulan tak cukup lagi 25. Sebab berbaki beberapa bulan lagi. Dia nak kata cukup 25 ni cukup sekali dengan bulan. Okey, itu maksud 9 tahun. Okey, Ana di bawah Ana ada buat contoh. Tengok-tengok pada muka surat, muka surat pula. Nota kaki 80. Dalam kitab Raudhatul Talibin. Yang pertama, sempurna 9 tahun, kenyataan ini disebut dalam beberapa kitab mazhab Imam Syafi'i, antaranya kitab Raudhatul Talibin karangan Imam Nawawi. Amma sinul haid fa aqalluhu istikmal. Dia guna perkataan istikmal. 9 sinin ala sahih wa ma ra'athu qablahu damu fasad. Adapun umur haid sekurang-kurangnya adalah genap 9 tahun menurut pendapat yang sahih. Adapun apa yang dilihatnya sebelum itu dikirakan sebagai darah fasad. Okey, saya buat contoh. Contoh ni kena perhati nombor je. Perhati nombor je. Dia ada orang payah kau nak perhati nombor. Melainkan nombor ada daripada BT. Nombor ada pada duit, mudah nak perhati. Nombor-nombor ni payah nak perhati. Perhati pada nombor je. Contohnya, seorang perempuan dilahirkan pada 20 Muharram 1400 Hijriah. 20 Muharram 1400 Hijriah dia dilahirkan. Jadi pada 20 Muharram 1401 Hijriah cukup setahun. Itu sempurna setahun, cukup setahun. Boleh faham tak? Jadi 20 Muharram 1409 Hijriah cukup umurnya 9 tahun. Boleh Okey, kita buat contoh bulan lain. Contoh bulan Ramadan. Dia dilahirkan 1 Ramadan 1400. Dia bulan Ramadan, bulan Islam adalah bulan yang ke-9, betul tak? Bulan 9 Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan ke-9 sebab bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ke bulan Islam kan? Bulan Ramadan bulan ke-9. Jadi dia dilahirkan 1 hari bulan 9 1400. Jadi dia cukup umur dia 9 tahun, istikmal adalah 1 Ramadan 1409. Betul? Betul tak? Jadi 2 Ramadan 1409 dia telah mula melangkah masuk kepada umur 10 tahun. Mula melangkah. Masuk 10 tahun dah ni. Boleh Baik, dalam bahasa kita at-ta'nu fil 'ashirah. At-ta'n masuk ke dalam umur yang ke-10. Okey, baik. 1 Muharram ataupun bulan Muharram 1409 kita kata benda umur dia 9 tahun tapi belum sempurna sebab masuk tahun baru dah. Tak gitu. Masa ni cukup umur 1 Ramadan 1/9 1409 permulaan masuk tahun yang ke-9 sebab tahun baru tapi belum lagi sempurna. Boleh faham kan istilah dia? Mesti kena cukup 9 tahun. Kenapa kena kira tahun Islam? Tak boleh ke kena guna tahun Masihi, tahun Syamsiyah? Sebab apa guna tahun Qamariyah? Baik. Yang pertama sekali kita kena faham segala hukum yang melibatkan tahun perlu digunakan dengan tahun Islam berdasarkan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak bulan. Katalah anak bulan itu waktu kepada manusia dan waktu mengerjakan haji. Begitu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Semenjak daripada Allah Taala menciptakan langit dan bumi, bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan baik, dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan yang diharamkan bulan mana? Bulan dalam bulan Islam. Dia bukan bulan Syamsiah, bukan bulan Masihi. Bukan pengiraan tahun Masihi. Baik. Jadi mesti kena guna tahun Islam, pengiraan. Umur kita tak ada masalah. Kita nak kira tahun dia pun. Saya puas dah guna tahun Masihi, nak guna tahun pula tahun dia, tahun Buddha pula. Boleh ada masalah, ikut dah awak nak guna tahun dia pun. Hak tu terpulang kepada awak dah. Tapi kalau melibatkan hukum hakam, maka kena guna tahun Islam. Contoh kita kata bab haul dalam bab zakat, kena kira tahun Islam. Dah kalau kita guna tahun Masihi, dah sama ke? Ya, dah sama. Dah sama mana? Okey, tengok. Sebulan tahun Qamariyah, setahun tahun Qamariyah dengan setahun tahun Syamsiyah. Syamsiyah ni tahun Masihi lah. Setahun sama-sama 12 bulan, tapi setiap bulan dia berbeza. Bulan Islam di antara 29 dan 30 hari setiap bulan. Dak 29 30, dak 30 29, dak 29 30 gitulah. Tapi kalau tahun Masihi di antara 30 dan 31. Cuma bulan Februari je 29 ataupun 28. Tak gitu. Baik, jadi bermakna dalam tempoh setahun ada perbezaan di antara tahun Syamsiyah dengan tahun Qamariyah. Tahun Syamsiyah ia lebih panjang berbanding dengan tahun Qamariyah. Lebih dalam setahun kadang-kadang perbezaan 10 hari. Kadang-kadang perbezaan 11 hari, kadang-kadang perbezaan 12 hari. Perbezaan di antara tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah tu lebih kurang. Jadi kalau contoh kita tak 11 hari lah setahun. Banyak tahun Syamsiyah berbanding dengan tahun Qamariyah 11 hari setahun. Dan kalau 10 tahun dak ke 110 hari, 20 tahun 220 hari, 30 tahun 330 hari. Jadi bermakna kalau pengiraan bulan tahun Masihi, tahun Syamsiyah umur dia 30, pengiraan tahun Islam bukan 30. 31. Saya 60, pengiraan tahun Islam bukan 60, jadi 62. Nampak ada perbezaan. Baik, jadi pengiraan 9 tahun mesti perlu dikira dengan tahun Qamariyah, tahun Islam. Baik. Ni yang pertama. Ni dak payah sebenarnya. Dia dalam 3 poin ni, yang paling payah poin nombor 3. Tapi insya-Allah kita akan cuba hurai. 9 tahun dengan pengiraan tahun Hijrah. Saat ni maksud 9 tahun ialah sempurna, cukup 9 tahun. Yang keduanya 9 tahun dengan pengiraan tahun Hijrah. Yang ketiga, 9 tahun bersifat lebih kurang. Maksudnya bersifat lebih kurang, maksudnya bukan tepat-tepat 9 tahun. Itu maksud lebih kurang. Bukan tepat-tepat. Bukan tepat-tepat cukup 9 tahun. Kalulah berbaki beberapa hari lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba keluar darah, maka darah itu dihukumkan sebagai darah haid. Baik, jelas Tapi kalau jauh lagi nak cukup 9 tahun, nak sempurna 9 tahun, jauh lagi, maka darah itu darah fasad. Okey. Kita kata umur perempuan haid mesti kena sempurna 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Okey, 9 tahun ni takriban ke, takribiyah ke ataupun tahdidiyah? Dalam bahasa Arab ada takrib, ada tahdid. Takrib ni lebih kurang. Tahdid tepat-tepat. Mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dikata 9 tahun takribiyah. Maksudnya takribiyah, kalau dok sampai pun, kalau tak sampai lagi 9 tahun, tapi hanya berbaki beberapa hari sahaja, maka darah yang keluar itu telah dihukumkan sebagai darah haid. Tapi kalau jauh lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba bidah darah, maka darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah fasad. Okey, boleh Sekarang ni kita kata kalau dekat haid, kalau jauh fasad. Apakah ukuran dekat dan jauh? Kita nak tahu ukuran dia pula. Boleh faham tak? Kalau dekat ada dengan 9 tahun, terbit darah, haid. Kalau jauh lagi 9 tahun, maka fasad. Ukuran dia ukuran. Maka di sini ulama mazhab Imam Syafi'i mengeluarkan pandangan melalui ijtihad mereka. Mazhab Imam Syafi'i kata bagaimana ulama mazhab Imam Syafi'i?
Dia kata, kalau kita tengok kepada sekurang-kurang haid dalam mazhab Imam Syafi'i sehari semalam. Sekurang-kurang suci yang berlaku di antara haid yang pertama dan haid yang berikutnya 15 hari 15 malam. Okey, sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jadi bermakna dalam tempoh 16 hari boleh berlaku sekali haid dan sekali suci dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam tempoh 16 hari boleh berlaku sekali haid dan sekali suci. Kerana sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari. Campur jadi 16. Jadi dalam tempoh 16 boleh berlaku sekali haid dan sekali suci. Maka tempoh itu yang dijadikan ukuran. 16 hari itu dijadikan ukuran. Maksud dia dijadikan ukuran, andai kata daripada tempoh keluar darah sehingga cukup 9 tahun tak sampai 16 hari, maka darah itu dinamakan sebagai darah haid. Andai kata daripada keluar darah sehingga cukup 9 tahun lebih 16 hari ke atas lagi, antara tempoh tu banyak lagi tengah dia tu, maka darah yang keluar tu dinamakan sebagai darah fasad. Sampai sini faham tak? Faham? Kau tak faham? Tak faham? Nak hurang mudah. Orang Tino, adik-adik kita Tino dapat faham tak? Ha? Belum. Lama ni insya-Allah akan faham. Baik. Kan lama kan termasuk dalam amil jazam kan. Jadi kalau benda tu belum berlaku tapi akan berlaku, kita akan guna perkataan lama. Baik. Jadi lama dia lama. Okey, insya-Allah kat lagi faham. Sekarang ni tengok Yang pertama kita kena faham sekurang-kurang usia yang boleh didatangi darah haid, sekurang-kurang usia darah yang keluar daripada perempuan dihukumkan darah haid adalah 9 tahun. Okey, boleh faham tu asas 9 tahun. Kalau tak cukup lagi 9 tahun, jauh lagi nak cukup 9 tahun tu dah darah, maka darah tu darah fasad. Boleh? Tapi kalau dekat nak 9 tahun dah sampai lagi 9 tahun, dekat dah nak sampai 9 tahun, tubik darah, maka darah tu adalah darah haid. Situ faham dah? Faham dah? Okey, baik. Sekarang ni kita kata kalau dekat dengan 9 tahun keluar darah haid, kalau jauh 9 tahun keluar darah fasad. Boleh faham situ? Sekarang ni apakah ukuran dekat dan jauh? Betul tak? Faham soalannya, apakah ukuran yang dikatakan dekat dengan 9 tahun yang dihukumkan darah yang keluar sebagai haid, jauh daripada 9 tahun yang dihukumkan darah yang keluar tu sebagai darah fasad? Betul tak soalan ni? Okey. Ukurannya adalah 16 hari. Dah ambil mana 16 hari? Tadi kita cerita dah. Gabungan daripada sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Kesimpulan, kalaulah orang Tino ni tak cukup lagi 9 tahun dengan pengiraan tahun Hijriyah, keluar darah dah, maka kita tengok daripada keluar darah hingga cukup 9 tahun tu lebih daripada 16 hari ke tak cukup dah 16 hari tengah tu. Boleh faham tak? Kalau tak cukup dah 16 hari, keluar darah dah ni, kalau keluar 10 hari lagi nak cukup 9 tahun, maka darah yang keluar saat itu haid. Boleh? Tapi kalau jauh lagi nak cukup 9 tahun, lebih daripada 16 hari daripada keluar darah sehingga cukup 9 tahun, maka darah yang keluar itu adalah darah fasad. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kena kecek Kelantan juga. Okey, baik. Kemudian kita tengok kita tengok justru darah yang keluar itu dihukumkan sebagai darah haid apabila usia wanita itu hampir sempurna 9 tahun. Ukuran hampir sempurna 9 tahun ialah kurang daripada 16 hari 16 malam. Hak bawah tu baca sendiri, tapi hak tu penting bagi orang yang betul-betul nak mahir. Maksud dia kurang daripada 16 hari 16 malam. Baik, hak tu tak payah baca. Okey, oleh sebab itu pada muka surat 36, oleh sebab itu jika seorang perempuan melihat darah telah keluar sebelum sempurna 9 tahun qamariyah dengan tempoh waktu yang tidak telus tempoh haid dan suci. Tempoh haid, tempoh suci. Maksud dia kurang daripada 16 hari
Kurang 16 hari 16 malam sempurna 9 tahun. Kurang ni tak cukup 16 hari 16 malam untuk sempurna 9 tahun. Tak sapa dah 16 hari 16 malam untuk cukup 9 tahun, maka darah yang kelihatan itu dihukumkan sebagai darah haid. Adapun jika telus tempoh haid dan suci dalamnya, tempoh haid dan suci 16 hari. Kalau teluh tengah tu di antara keluar darah dengan cukup 9 tahun, teluh tengah tu 16 hari, maka darah yang kelihatan itu bukanlah darah haid, bukan darah fasad. Boleh faham tak? Faham tak? Teluh faham tak? Teluh muak di antara keluar darah dengan 9 tahun. Kalau tak teluh 16 hari tengah tu, tak teluh dah 16 hari ke tengah tu, maka darah tu darah haid. Kalau teluh lagi tengah tu 16 hari, maka darah tu adalah darah fasad. Faham tak? Baik. Okey. Okey, hari ni kita boleh tengok nota kaki sikit. Contohnya Ramlah, nama samaran sahaja, tidak ada kaitan dengan yang hidup maupun yang meninggal dunia. Ni nama samaran sahaja. Ramlah, kalau ada orang tino sini nama Ramlah, jangan duduk koyas sore. Okey lah, kata jangan duduk koyas sore lah. Baik. Ramlah dilahirkan pada jam 7 petang 20 Muharram 1410 Hijriah. 7 petang 20 Muharram dia dilahirkan. Justru pada 7 petang 20 Muharram 1419 cukuplah usianya 9 tahun Qamariyah. Okey, tahu dah mana cukup umur dia? Sini, cukup umur dia 7 petang 20 Muharram 1419. Ni cukup umur dia berapa tahun? 9 tahun. Okey, tengok. Wanita ini melihat darah telah keluar bermula jam 8 pagi hari ke-15, 16, 17, 18, 19 Zulhijjah 1418. Saat ni 1419. Bulan Muharram, jadi bulan sebelum daripada bulan Muharram. Dia tengok darah keluar dah. 15, 16, 17, 18, 19 bulan Zulhijjah 1418, bukan 1419. Tengok darah keluar. Okey, tengok sini, tengok bawah tengok bawah. Ni kita ada bulan Zulhijjah 1418. Lepas tu lepas pada bulan Zulhijjah bulan Muharram 1419. Betul dah tu, bukan tak betul tu. Waktu 1418 di 1419. Sebab bulan Muharram adalah bulan yang tahun baru. Betul tak gitu? Bulan Muharram itu adalah tahun baru. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan 12. Bulan Islam. Situ faham dah kan? Jadi bulan Zulhijjah tu kita tak boleh kata 1419. Kita kena kata 1418. Okey. Tengok 15, 16, 17, 18, 19 ada darah dah situ. Lepas tu 20 tak ada darah lah. 20 hingga 30 tak ada darah. Lepas tu 1 Muharram tak ada darah. 2 Muharram tak ada darah. Sampai ke 19 Muharram ni 20 Muharram ni 7 petang 7 cukup 9 tahun ni. Sini 20 Muharram 7 petang cukup 9 tahun ni sini cukup 9 tahun. Daripada keluar darah ni nak sampai sini ni lebih daripada 16 hari. Betul tak kita? Faham tak? Faham tak lebih daripada 16 hari? Tengok tu. Daripada 20 hingga 30, 10 hari situ. Betul tak kita? 1 hingga 19 hari. Saat ni 10, 29 hari. Banyak lagi lebih daripada 16 hari tu. Jadi bermakna darah yang keluar pada 15, 16, 17, 18, 19 Zulhijjah 1418 adalah istihadah. Sebab benda istihadah? Kerana tidak cukup 9 tahun. Dah jauh lagi nak sampai kepada 9 tahun. Faham tak Tina? Okey, faham dah. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua. Okey, hak saat ni tak tengok saat ni, tengok baru pula ni. Dia melihat darah keluar, jangan sukalah bau wudu pun kecek cara. Baik. Dia melihat darah keluar pada 13, 14, 15, 16, 17, 18 Muharram 1419 Hijriah. 13 bulan Muharram 1419 dia tengok darah keluar sampai 18. Maka darah yang kelihatan itu adalah darah haid. Darah tu haid dah. Hal ini demikian kerana tempoh di antara keluar darah dan 20 Muharram itu tidak telus 16 hari 16 malam. Tak sampai dah 16 hari 16 malam. Jelas dah? Berarti molek.
Dia pada macam kita ayat tadi lah, bab nombor ni payah sikit nak nampak. Bab nombor. Ya bab nombor ni pitih. Tu cepat. Lepas tu orang hok minat nombor ekor so lagi. Oh tu cepat benar buat dia. Hok minat nombor ekor kak. Kau sini tak panggil nombor ekor. Panggil yo. Baik. Yang ketiga. Dia melihat darah keluar pada jam 8 pagi 1 Muharram hingga jam 8 pagi 9 Muharram. 1 Muharram 1419 lah. Jadi 8 pagi 1 Muharram mula tengok keluar dah darah. Tengok. Lepas tu ni dikira saat-saat ni. Saat-saat ni payah sikitlah. Sebab malah nak hura kerana ni untuk orang hok yang mahir tak apalah hok ni. Okey, tak apalah kita tengok jadual saja. Tengok 1 mula keluar darah. 2 3 4 5 6 7 8 9 keluar darah. 10 sampai ke 20 tak ada darah. Ni 20 ni cukup umur 9 tahun. Okey. Jadi kita bahagikan kepada 2. Betul? Daripada 7 petang 4 Muharram hingga 7 petang 20 Muharram cukup 16 hari 16 malam. Ni 7 petang 4 Muharram sini. Ni kita tanda ni. Daripada 7 petang 4 Muharram hingga 7 petang 20 Muharram cukup 16 hari 16 malam. Start sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Baik. Jadi bermakna daripada 4 sampai ke 9 berada dalam lingkungan 16 hari dah. Betul tak gitu? Maka daripada 4 hingga 9 adalah haid. 1 2 3 istihadah sebab banyaklah, maksudnya tengah tu boleh telur 16 hari tengah tu. Boleh faham dah? Boleh faham? Baik. Lepas tu lain tak usah baca lah. Jadi pening lagi. Untuk orang tinggi, orang pandai dah. Okey, bukan 20 Muharram tak ada darah. 20 Muharram ni kita letak cukup umur dia 9 tahun. Okey, sekarang ni gini, ukuran dia daripada mula keluar darah hingga cukup 9 tahun. Kalau 20 Muharram cukup 9 tahun hingga okey, sekarang ni kita kata 7 petang 20 Muharram cukup 9 tahun. Okey, daripada keluar darah hingga 7 petang cukup 20 Muharram itu ukuran dia. 16 hari begitu ukuran dia. Sahabat kita tu datang daripada Selangor untuk hadir majlis daurah kita pada hari ini bersama dengan zaujah dia. Betul dah daripada Selangor betul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada dia, memberi manfaat kepada dia. Baik. Ada sahabat daripada Terengganu ada, daripada Selangor pun ada, daripada negeri lain yang anda tahu ada Kedah. Okey, habis. Kemudian habis itu habis itu. Okey, kita masuk dalam bab baru pula, tempoh haid. Tempoh haid, sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid 15 hari 15 malam. Kebiasaan tempoh haid 6 hari atau 7 hari. Oh, kalau kita tanya adik-adik kita ni, hak tino, hak depan kita ni, tahu belaka. Sekurang sehari semalam. Kebiasaan 6 7, sebanyak-banyak 15 hari. Tahu belaka. Siapa orang jatuh tak pernah datang haid semua hidup. Mustahil orang jatuh datang haid. Mengikut istilah lah. Kalau haid pada lughah tu mungkin, sebab haid pada lughah sayalan, ngalir darah. Luka pun sayalan juga. Mengikut lughah tak mustahil lah. Kalau mengikut istilah mustahil lah orang jatuh datang darah. Pun tahu juga tempoh haid sekurang-kurang sehari semalam, kebiasaan 6 7 sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Betul tak? Adik-adik kita tahu belaka ni? Tahu belaka. Nanti kita tengok kalau kita buat perincian. Apabila kita buat perincian, barulah sebahagian mokcik-mokcik hok lama dah berhenti haid. Baru tahu hari ni hok ni. Ni kita royak berdasarkan hok lepas dah. Bukan hari ni. Ni kita anak saja je selik-selik gura-gura ni sebenarnya untuk tak sering ngatuk. Gitu sebenarnya gura-gura ni. Baik. Okey, boleh faham dah? Sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam.
Seorang perempuan yang datang darah sehari semalam, maka darah tu haid. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan haid. Okey, selesai. Selesai tu asas tu kan? Okey, perbincangan yang berikutnya. Orang Tino ni, dia mula keluar darah pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi dia mula keluar darah. Kita royak dah tadi, sekurang-kurang 24 jam. Sekarang ni orang Tino ni mula keluar darah pukul 10 pagi. 10 pagi, pukul 11, sejam baru. Pukul 12, 2 jam. Pukul 1, 3 jam. Lepas tu pukul 1, masuk lagi Zuhur. Zuhur 19 minit. Okey. Apabila masuk Zuhur, soalannya, wajib tak orang Tino tu solat? Faham tak soalan? Sudahlah orang Tino. Dia nak kata, wajib solat, ada darah. Nak kata tak wajib solat, tak cukup lagi 24 jam. Faham tak soalan tu? Nak tanya orang Tino. Siapa orang Tino hok boleh jawab? Wajib solat ke tak? Soalan sekali lagi ya. Pukul 10 pagi. Kalau orang Tino tu 10 pagi mula keluar darah 11 sejam, 12 2 jam, pukul 1 3 jam, 19 minit. Wajib solat ke tak? Faham tak soalan tu? Mari kau saat ni terdetik dalam hati. Kalau orang Tino boleh jawab, nak bagi hadiah. Tapi kalau jawab tak betul, baru ni ada kita buat satu ana dijemput di Bentong, di Pahang untuk buat daurah kepada budak-budak sekolah agama sana. Banyak ratus orang juga. Ratus orang lah. Lepas tu ustazah dia, cikgu-cikgu dia buat hadiah. Siapa yang boleh jawab soalan, bagi hadiah. Tapi ada juga budak-budak Tino hok mari depan dia jawab salah. Tak kita nak royak betul. Kita kena royak salah. Jadi boleh royak salah sia dia. Depan orang ramai ni. Apa nak buat guna? Kita kata gini, hok jawab salah saya bagi hadiah. Hok jawab betul cikgu bagi hadiah. Jadi beres dia. Ada penawar dah. Walaupun salah tapi ada penawar boleh hadiah. Tapi kalau abang bagi hadiah parok pula hari ni abang. Kena jawab salah belaka tak? Jangan abang. Baik. Okey. Jadi gini. Faham tak soalan? Okey, soalan dia wajib solat ke tak? Sudah. Orang kita nak dengar juga kita nak jawab ni. Okey, mudah ni. Jawapannya orang Tino tu tak boleh solat. Bukan kena solat, tak boleh solat. Orang Tino kata, ada apa tak boleh solat? Orang Tino ni kadang-kadang kena bagi alasan ia sesuai dengan akal dia. Kalau alasan tak sesuai, dia tak puas hati lagi. Ada apa tak boleh solat? Ke duk royak tadi, ke sekurang-kurang 24 jam kan? Ni tak sampai lagi 24 jam. Okey. Alasannya adalah kerana darah sedang keluar. Apabila darah sedang keluar, pada zahirnya darah itu akan berterusan keluar sehingga mencapai sekurang-kurang haid. Kerana pada asalnya seorang itu tidak ada penyakit. Itu pada asal. Okey, boleh faham? Jadi orang Tino baru keluar 3 jam darah, tapi darah sedang keluar. Masuk waktu solat, boleh solat ke tak? Tak boleh. Haram dia solat. Dan apa haram solat? Sebab dihukumkan pada zahirnya darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Tak faham lagi? Sudahlah. Sekali lagi Tak apa banyak. Kalau tak faham royak, kita hura sampai ke faham. Sebab kita belajar untuk faham kan. Baik. Orang Tino ni keluar darah. Okey, asas dulu kita faham, sekurang-kurang haid sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam, bukan haid. Betul? Orang Tino ni, Tino pula lah, ikutlah Tino ke Tino. Orang perempuan ini, wanita ini mula keluar darah pada pukul 10 pagi. Pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, 4 jam baru. Betul tak? Masuk Zuhur, dah wajib dari solat Zuhur. Jawapannya tak wajib solat Zuhur, bahkan haram solat Zuhur. Sebab dia haram solat Zuhur? Kerana darah tersebut walaupun belum lagi mencukupi 24 jam, tapi darah tu sedang keluar. Bukan darah berhenti, sedang keluar darah.
Apabila sedang keluar pada zahirnya, darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham tak? Jelas tak? Okey. Anda buat contoh lagi. Tiba-tiba orang Tino ni Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang. Tadi dia mula keluar pukul apa? Pukul 10 pagi. Maghrib tak sembahyang, Subuh tak sembahyang, Isyak tak sembahyang, Subuh tak sembahyang. Keesokan harinya pukul 7 pagi laduk dah darah. Boleh faham tak? Okey, pukul 7 pagi tak ada darah. Cukup lagi 24 jam? Tak cukup. Berbaki 8, 9, 10. Baru 21 jam. Tinggal berbaki 3 jam lagi nak cukup 24 jam. Pukul 7 tak ada dah darah. Apa mana darah ni? Kata dianya. Sudahlah, tak ada dah darah. Maka, pada pukul 7 pagi, di situ, baru dia tahu, rupa-rupanya darah yang dihukum pada zahirnya adalah haid, rupa-rupanya adalah istihadah. Bila dia tahu istihadah? Ketika darah berhenti sebelum mencukupi 24 jam. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, soalan dia. Lepas semaya dia kan? Wajib kena qada ke tak? Sudah. Wajib kena qada ke tak? Wajib. Sebab mana wajib? Sebab darah istihadah tidak menggugurkan kewajipan salat. Berdasarkan kepada hadis Fatimah bintu Abi Hubeish yang kita cerita tadi. Hak yang menggugurkan kewajipan solat dia haid, nifas. Berdasarkan kepada hadis alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila perempuan datang haid dia tidak puasa dan tidak sembahyang. Boleh faham tak? Jadi pukul 7 pagi baru dia tahu darah tersebut rupa-rupanya adalah darah istihadah. Maka wajib dia kena qada balik solat yang ditinggalkan. Alasannya kerana tidak ada yang menggugurkan kewajipan solat. Dah hidup solat tu tak salah ke? Tak salah sebab dia buat berdasarkan kepada zahir. Pada penghujung buku ni, antara benda yang anda sebut bahawasanya hukum hakam yang diputuskan hanya berdasarkan kepada zahir dengan ijma' ulama. Ijma' ulama menetapkan bahawasanya hukum hakam yang diputuskan hanya berdasarkan kepada zahir. Berdasarkan kepada beberapa buah hadis Rasulullah. Antaranya adalah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sebahagian daripada orang cukup takut hingga ingin dikeluarkan daripada hadis 40 Imam Nawawi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kata Rasulullah. Diperintah kepadaku untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka itu melakukan perkara tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka itu telah menjaga harta benda mereka itu, darah-darah mereka itu daripadaku, dan perhitungan mereka itu atas Allah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peperangan, hadis yang lain. Dalam satu peperangan yang mana ada seorang sahabat yang dikenali dengan Usamah bin Zaid. Hibbu ibnu hibbi Rasulillah, anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid. Zaid dulu anak angkat Rasulullah sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala melarang mengambil anak angkat. Siapa kau orang panggil? Zaid bin Muhammad pada asalnya. Isteri dia yang melahirkan Usamah adalah mak kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaga Rasul selepas daripada kewafatan Aminah. Benda Barakah Al-Habasyiyah. Jadi ibu dia kekasih Rasulullah, ayah dia kekasih Rasulullah. Dapat Usamah juga kekasih Rasulullah sampai diberi gelaran Hibbu ibni hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, Rasul tidak hadir dalam peperangan tersebut. Usamah bin Zaid nak tetap orang kafir dalam peperangan tersebut. Tiba-tiba orang kafir itu mengucap 2 kalimah syahadah, tetap Usamah bin Zaid bunuh orang kafir tersebut. Atas alasan dia mengucap kerana dia takut mata pedang aku. Itu alasan dia. Maka balik di Madinah, Rasul tanya benda yang berlaku dalam peperangan. Itu menjadi kebiasaan Rasulullah. Maka sahabat cerita benda yang berlaku, antara peristiwa yang berlaku yang sahabat cerita tentang perbuatan Usamah bin Zaid. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid,
ingin membenarkan perbuatan dia. Rasulullah dia mengucap kerana dia takut kepada pedang aku, hai Rasulullah. Kata Rasul, asyaqaqta qalbah, adakah membelah dada dia? Siapa menghukum begitu? Maksud dia, kita hanya hukum secara zahir. Okey, boleh faham? Jadi takdi. Hukum zahirnya darah haid walaupun belum cukup 24 jam kerana darah sedang keluar. Hukum zahir. Tiba-tiba apabila darah berhenti sebelum cukup 24 jam, maka di situ baru dia tahu hukum zahir sebelum ni adalah silap. Maka wajib dia kena qada balik solat. Boleh faham tak? Okey, baik. Kemudian kita tengok mana muka surat berapa saat ni? Okey. Sekurang-kurang tempoh haid. Okey, sekarang ni tempoh haid ada 3, sekurang-kurang tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid, kebiasaan tempoh haid. Kemudian lepas daripada saya buat lagu tu, saya pun bahagikan satu-satu. Sekurang-kurang tempoh haid, saya sebut kali kedua untuk dibincangkan bab tersebut. Okey, sekurang-kurang tempoh haid. Saya buat terdapat 2 gambaran bagi sekurang-kurang tempoh haid. Ada 2 gambaran. Gambaran pertama, darah keluar sehari semalam 24 jam secara berterusan. Okey, maksud berterusan maksud dia ada sokmo darah. Ada sokmo. Sama ada tepi luar ataupun dalam. Tadi kita cerita dah kan? Dan darah yang ada di dalam kemaluan walaupun tidak mengalir keluar, bila perempuan itu mengetahui ada darah dikirakan sebagai darah haid berdasarkan kepada beberapa dalil, antaranya adalah firman Allah Taala qul huwa adza. Tadi kita cerita dah. Okey. Baik. Jadi darah keluar sehari semalam 24 jam secara berterusan. Itu yang pertama. Lepas tu kita buat contoh dulu. Contoh, darah keluar bermula 8 pagi hari Isnin sehingga jam 8 pagi hari Selasa. 8 pagi hari Isnin terbit sampai jam pagi hari Selasa. Dicontoh sahaja, contoh. Jangan pertikai contoh. Orang tidak pertikai contoh. Ni contoh sahaja. Ya, dalam kaedah kita tidak boleh pertikai contoh. Baik, ni contoh je. Contoh ni boleh kita buat contoh iftiradi. Iftiradi contoh yang kita buat-buat sahaja. Baik. Jadi ni contoh. Daripada pukul 8 pagi Isnin terbit darah sampai pukul 8 pagi hari Selasa. Betul-betul 8 pagi cukup 8 pagi tak ada darah. Contoh. Ni contoh aja. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid kerana dia telah mencapai sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, selesai. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua adalah bagi perempuan yang mengalami darah putus-putus. Perempuan yang mengalami darah putus-putus, perbincangan dia sedikit panjang. Perbincangan dia sedikit panjang. Dan apabila orang perempuan kalau dia betul-betul faham bab ni, maka perempuan ni kadang-kadang dia mempertikai kau. Wah, susahnya. Kalau keluar darah putus-putus kena kira gitu sebab dia tak faham. Kalau dia faham, dia tidak akan cakap lagu tu. Baik. Dan kita akan hurai sehingga difaham, insya-Allah. Baik, biiznillah. Gambaran kedua, darah keluar putus-putus. Tetapi jika digabungkan ke semua darah tersebut dalam tempoh 15 hari 15 malam ke bawah, 14 hari, 13 hari, kalau gabung cukup sehari semalam, cukup 24 jam, maka ke semua darah tersebut adalah darah haid. Boleh faham tak kata ni? Ni contoh sahaja berlaku dalam tempoh 5 hari. Orang Tino nampak kan 5 hari ni Ni 5 hari ni. Hari pertama 5 je, hari kedua 5 je, hari ketiga 5 je, hari keempat 5 je, hari kelima 5 je. Faham tak? Maka cukup dah 24 jam tau. Cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Apabila cukup 24 jam, maka kesemua itu adalah darah haid. Boleh faham tak? Jadi darah yang keluar putus-putus perlu dihitungkan di dalam lingkungan 15 hari ke bawah. Kalau cukup 24 jam, semuanya haid. Kalau tak cukup 24 jam, dikirakan sebagai istihadah. Daripada sudut teori cukup mudah, tapi daripada sudut praktikal, daripada sudut apa yang perlu dilakukan oleh perempuan, susah bagi perempuan yang tidak faham, mudah bagi perempuan yang faham. Okey, sebelum Amba cerita bab ni, Amba nak sebut dulu muqaddimah. Tadi kita kata keluar sekian, berhenti sekian. Sebenarnya pada hakikatnya, adakah ketika perempuan melihat darah keluar pada pukul 8 pagi, betul-betul pukul 8 pagi darah mula keluar, ataupun mungkin darah keluar sebelum daripada tu? Ngerti tak soalannya? Soalan yang kedua.
Ketika darah perempuan melihat darah berhenti pada pukul 10, adakah masa tu darah betul-betul berhenti? Ataupun ada kemungkinan berhenti sebelum tu? Ada kemungkinan. Boleh faham ke tak? Orang Purik, orang Tino, minta maaf banyak, ni nak gurau aja ni. Kalau orang Tino, kalau nak tahu bila betul-betul keluar, bila betul-betul berhenti, kena tok CCTV. Baru dia tahu. Boleh faham tak? Hak tu baru boleh betul-betul boleh tahu. Pah, hak dok kira sehari semalam, saat ni hak dok kira putu-putu, parah tau. Okey. Tadi kita bagi dah kaedah. Kita hanya hukum secara zahir. Okey. Saya buat contoh untuk supaya orang puan faham. Sekarang ni orang Tino. Tengah-tengah dia duduk main handset ni. Nanti goni ni ralik ni. Duduk main handset, dia pun rasa apa keluar darah. Dia rasa supaya keluar darah dah ni. Faham tak? Masa dia rasa tu contoh pukul 8. Dia pun pergi tengok, oh ada sungguh darah. Maka kita kata mana? Pukul 8 tu dikirakan bermulanya keluar darah. Okey, boleh faham? Sebab pukul 8 yakin keluar darah. Boleh jelas? Jelas? Sebelum daripada pukul 8. Adakah dia yakin keluar darah? Tak yakin. Ada tak kemungkinan keluar darah? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan belum keluar darah? Ada kemungkinan. Ketika ada kemungkinan, maka tidak yakin. Maka kita kena guna dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah fiqh, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku dianggapkan masa yang paling dekat. Oh, ada mungkin keluar dah tadi, mungkin baru keluar. Hak sebelum tu kita tak yakin. Hak ni kita ambil hak yang yakin ni, hak yang baru keluar ni. Hak tak ada abaikan. Begitu juga kita ada satu kaedah fiqh menyebut al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal barang yang sebelum mengikut keadaan yang sebelum. Jadi asal tak datang kan, asal tak ada darah ni. Pukul 8 baru yakin ada darah. Hak sebelum tu tak tahu ada ke tak. Maka kita kena kekal hukum asal. Tak ada. Boleh faham tak? Akan mudah kan kalau faham kan? Kalau tak faham ni, pening juga tu nak mikir tak. Negara tidur mana ni? Nak mikir, nak kira warna ni. Nak pergi cukup 24 jam keluar darah putus-putus ni. Oh, kalau kena cek seumur, tak ada kerja lain dia. Ayah dia balik rumah. Lepas mana mak-mak? Nasi-nasi tak masak. Mak duduk dalam tandas duduk tengok darah. Mak. Betul lah gitu. Moga nak cek, kena cek semua. Oh, Allah. Okey, tu kena faham ah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, macam masalah berhenti darah pun sama. Ketika seorang mendapati tak ada darah. Oh, tak ada dah darah Masa dia dapati tak ada darah, di situ dia yakin darah tak ada. Sebelum tu ada kemungkinan tak ada darah. Ada kemungkinan ada lagi darah. Betul tak gitu? Dah yakin ke ada? Tak yakin. Ada ke yakin tak ada? Tak. Maka kita kena guna kaedah sama. Asal setiap benda yang baru berlaku, anggapkan masa yang paling dekat. Kaedah ni cukup masyhur dalam fiqh kan. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Biasa kita nak contoh kalau guna untuk bab lain orang jatuh. Sebab orang jatuh kata, oh kaedah tu retina je boleh guna. Tak ni orang jatuh pula ni. Orang jatuh boleh. Orang jatuh tu dia tengok di kain dia ada air mani yang orang lain tak pakai kain. Dia seorang pakai kain tu. Dia tengok ada air mani. Dia pun tak ingat. Bila aku mimpi tak ingat. Baik, maka kata ulama wajib dia kena qada balik segala solat yang dilakukan selepas daripada tidur terakhir. Dia wajib dia kena qada balik solat selepas daripada tidur yang terakhir. Tidur sebelum tak yakin. Mungkin sebab kita macam kita kata tadi al-aslu fi kulli hadin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal benda yang baru berlaku kena anggap masa yang paling dekat. Dan kaedah ni sebenarnya banyak diguna dalam bab darah wanita. Kaedah fiqh terlalu banyak digunakan dalam bab darah wanita. Boleh dikatakan hampir keseluruhan kaedah fiqh terpakai untuk perbincangan berkenaan dengan darah wanita. Boleh dikatakan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada buat contoh lain. Ni buat contoh. Bila kita royak dah saat ni, kita buat contoh bab lain. Orang Tino pada bulan Ramadan, dia berpuasa. Dia puasa. Kak ngorik lelah, tiba-tiba keluar darah. Dekat dengan maghrib dah. 5 minit lagi nak maghrib.
Tubik darah. Okey, soalannya sah dah puasa dia? Tak sah, batal puasa. Kerana antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid sepanjang siang hari. Tak gitu? Nyanyo retino, tak nyanyo. Tak nyanyo kalau demo tengok ke pahala. Pahala dapat dah. Kesusahan yang dialami oleh setiap kita ada ganjaran pahala. Okey. Satu. Yang kedua. Kes yang kedua. Orang tino lepas daripada Tok Bila bel. Tok Bila tak salah lah bel betul dah. Jangan Tok Bila salah. Masuk ngorik dah. Ngorik lah ni kata pukul 7:01 minit. Jadi pukul 7:01 minit masuk dah maghrib. Tok Bila dah ada nak habis bel lagi. Tak sempat untuk habis azan lagi. Tiba-tiba keluar darah. Tapi masuk dah maghrib. Sah tak puasa dia? Sah. Kerana darah keluar setelah daripada terbenam matahari. Okey, hak yang ketiga pula. Dia ada kategori ketiga. Lagu mana? Ada orang tino ni, oleh kerana dia ni memang cukup mengambil berat tentang hidang makanan, tentang masak untuk anak dia, untuk suami dia. Masa tengah sebelum maghrib itu, dia duk cara ke hidang makan. Nak kecing ke, nak berok ke, duk cara. Tahan dulu. Okey, boleh faham kan? Lepas tu orang pun azam. Lepas daripada azam, dia pun makan watak masuti, derah-derah masuk dalam bilik air. Barulah pergi qada hajat. Tengok-tengok penuh dah darah. Faham tak soalan ni? Faham tak soalan? Tengok Allah banyak dah darah. Bila keluar ni? Sudahlah. Baru keluar ke? Ataupun tadi dah keluar? Boleh faham ke tak? Sudah. Baru keluar ke tadi dah keluar ni? Mungkin baru keluar, mungkin tadi dah keluar. Baik. Dia yang pertama sekali ada pandangan sebagian ulama, dia kena tengok kepada adat. Kalau adat dia memang keluar sebelum daripada maghrib, jelah. Ada adat dia keluar selepas daripada maghrib, juga hukum dia jelah. Ada sebagian ulama tengok kepada adat sebelum daripada dia. Kalau adat dia memang teratur. Konsisten kalau kita guna bahasa baru. Adat dia memang begitu. Okey, jelah. Adat dia memang kucak-kacir. Sekali berhenti, hari tu sekali. Macam-macam lah adat dia ni. Okey. Maka bagi perempuan ini, macam mana kedudukan puasa dia? Sebab maghrib pukul 7 minit, dia masuk tandas pukul 7 minit setengah. Dah sampai pukul 7 minit lagi ni. Tengok-tengok banyak dah darah. Ada darah ni. Sudah. Baru keluar ke tadi dah keluar? Boleh faham tak soalan? Perempuan menunggu jawapan. Adakah wajib kena qada balik ataupun tidak puasa dia? Boleh faham ke tak? Kalau berlaku gitu. Okey, wajib tak qada balik puasa? Jawapannya tak wajib qada balik. Puasa itu dia anggap sah. Kerana dia al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kena anggap masa yang paling dekat. Mungkin tadi dah keluar, mungkin baru keluar. Anggap baru keluar. Lepas tu kita ada satu kaedah lagi. Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Asal puasa sah ketika berlaku perkara yang membatalkan puasa diragui. Ya ke tak, maka benda yang membatalkan puasa yang diragui itu, dia tidak dapat menghilangkan sahnya puasa. Okey, boleh faham tak? Baik. Ini yang berkait dengan apa yang kita bincangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok tentative program. Start buku 10.45 ke 12. Okey. Pukul 12 anda kena berhenti dululah. Nanti kita sambung semula lepas Zuhur. Ini sebab pukul 12 dah ni. Jam apa ni? Jam ni tak apa lagi ni. Baik. Jam ni lewat. Kena jam apa lah. Jadi kita berhenti dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Jadi insya-Allah kita akan sambung kembali lepas daripada Zuhur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas Zuhur pukul 2.15. Ni darjah 2 ni riwayat pukul 2.15. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.